Baiklah, terima kasih atas perkongsian dan ucapan yang telah diberikan. Semoga apa yang dikongsi sama-sama memberi manfaat kepada kita semua, insyaAllah. So Puan Sherry, ada beberapa soalan yang telah diajukan. Jadi soalan pertama, ada tak contoh hidangan normal versus comfort food? 7 item tu merangkumi apa ya daripada Encik Fakhruddin Johor? Okay, 7 item tu biasa yang asal yang asal dalam spek, biasanya dia terdiri daripada sup, main dish, side dish, karbohidrat, dessert, vegetable dengan drink. 7. Okay, so bila kita kata comfort food ni, maksudnya kita kecutkan this item, kita gabungkan untuk dia jadi lebih dense. Contohlah macam konsep a la carte. Okay, bila kita kata a la carte ni kita tak boleh nak splitkan dia punya protein, karbohidrat, betul tak? Okay, so kita pastikan resepi a la carte tu, contoh macam kita nak provide nasi goreng Cina contohnya. So apa yang kita buat, kita portionkan nasi tu not as small as we can, tapi orang kata yang boleh diterima oleh patient. Sebab patient cancer ni kadang-kadang bila dia nampak makanan tu terlalu bulky, maksudnya kadang sampai 3 exchange of carbohydrate, dia nampak macam ayo macam mana saya nak makan ni. So hard. Okay, pada dia sangat susah dan dia dah rasa tak selesa. So apa yang kita plan untuk maybe kecutkan sikit exchange dia, tapi kita high densekan makanan tu. Maybe kita letak telur for extra protein, kita tambah orang kata bahan-bahan yang kecil-kecil tu macam ayam ke ikan ke whatsoever. Okay, macam tu juga dengan mixed porridge. Instead of mixed porridge tu kita tak letak santan, maybe kita consider untuk letak santan tu increase the calorie, supaya dia lebih orang kata high dense lah, high calorie dense macam tu. Dan item dia maybe dia hanya terdiri kepada macam a la carte, air dan maybe fruits macam tu, ataupun dessert. Dessert tu pula maybe kita ambil dessert yang macam like pudding ke, yang memang kita boleh incorporatekan protein dalam dia. Untuk orang kata patient boleh ambil, sebab most of the time bila bab dessert macam pudding ke apa, patient cancer dia boleh ambil. Especially macam kalau kata blood cancer kan, blood cancer kadang-kadang saya tahu most of the time, especially bila dia orang tengah buat treatment, kadang-kadang memang dia akan impact dia punya oral intake kan, dan orang kata dia selalu demam, betul tak? Okay, so at this time usually macam patient akan adalah yang keliling-keliling cakap okay ini tak boleh makan, yogurt tak boleh makan, itu tak boleh makan. Sebenarnya in fact kalau yang neutropenic diet tu dia tak ada inconclusive evidence lagi tau. Maksudnya ada yang positif, ada yang negatif outcome dia. So dengan arti kata lain, sebenarnya yang penting makanan tu kena bersih je. Handling tu kena bersih je. Once kalau kata you punya oral intake impact, biasanya patient-patient macam ni dia akan go for kadang dia tanya apa tau, boleh tak saya makan roti coklat, roti yang ada inti coklat cream tu, takkan kita tak bagi dia makan? Tak boleh makan sebab ada kencing manis. Jangan. Dia punya aim adalah untuk pastikan patient makan. Sebab sebenarnya bila tiba waktu tu, patient sebenarnya makan pun tak berapa banyak. Kalau dia makan roti, dia minta je lebih. Kadang makan separuh pun tak sampai. Okay, jangan risaukan pasal kencing manis dia tu. Tak payah. Okay, just aim for dia ambil dengan bagus. Kadang-kadang ada juga dengar kan macam patient yang ada tengah demam ni tak boleh makan yogurt because of the bacteria dalam tu kan. Habis kalau dah dia memang only boleh ambil yogurt tu, benda lain memang dah tak boleh makan, then you tak nak kasih dia makan lagi. Just ambil je lah, cuma maybe kita give and take lah, maknanya encourage dia. Okay, kalau saya bagi you makan yogurt, can you promise me to take another food macam mixed porridge food ke, faham tak? So comfort food ni sebenarnya konsep dia bukan setakat just orang kata kecutkan item tu, tapi benda yang dia selesa untuk dia makan. Kita compromise in terms of give and take tu. Contoh kalau dia nak makan sesuatu, kita allow, tapi nanti kita kena bagi tahu kenapa kena macam ni. Kena guide lah sebenarnya, kena guide. It doesn't mean that orang kata langsung tak boleh makan. Yang selalu orang buat tu terus langsung tak bagi makan tu. Kecewa orang tu. Kau nak makan McD ke apa ke kan, dah itu je yang dia boleh telan. Payah tu. Okay? Tapi benda yang tak sihat tu tak adalah kita orang kata encourage, melainkan dia tanya. So konsep comfort diet ni sebenarnya dia lebih kepada apa yang patient selesa, teringin, nak makan pada waktu tu, kita allow je as long as dia nak makan.
Sebab kadang-kadang dia minta je lebih. Macam saya cakap tadi, minta je lebih. Makan pun setakat orang kata suku, segigit. Okay? Alright. So Menjawab tak rasanya? itulah saya harap menjawablah Encik Fakarudin daripada Johor sebab dia Okay. macam not really restrict lah sangat kan, at least dia makan. So, question number 2, adakah penyediaan comfort food tidak mengambil kira jumlah gula atau garam atau perasa in order for better taste of food itself, daripada Hidayah UiTM. Okay, yang ini kan bila kita bercakap pasal cancer patient, as a dietitian, kita should consider, betul. Okay, tapi as time pass by, bila saya semenjak saya memang betul-betul handle patient cancer daripada IKN buka sampai ke sekarang ni, kadang-kadang you tak boleh nak, orang kata, restrict benda tu tau, tak boleh nak implement fully benda tu. Dia macam saya cakap tadi lah. Okay, kita tahu garam, apa tadi lagi? Gula, perasa. Okay, perasa of course lah dekat hospital memang kita tak pakai. Melainkan perasa-perasa yang memang macam garam semua tu kan. Okay, macam gula dengan garam, kita ada je patient cancer yang masuk kencing manis, darah tinggi, okay. Yang mana benda tu kadang-kadang perlu low salt, low fat diet ataupun diabetic diet. Tapi frankly speaking, saya bagi tahu even my other dietitian pun, bila kita dah handle patient cancer ni, the main problem yang kita orang hadapi adalah to make sure patient makan. To make sure patient makan. Bila kita provide makanan tu, bila kita rancang menu tu, kita memang consider that kind of thing. Kita ambil maklum, okay, for diabetic patient, gula macam ni. Kita ni, in fact kita nak macam kata instead of roti putih, bagilah roti high fiber. Kita consider. Tapi bila sampai tahap patient memang langsung tak boleh ambil langsung makanan, so dalam comfort food ni kita consider lebih kepada patients punya preference, patient punya keselesaan terhadap makanan tu sendiri. That's why daripada awal kita orang dah memang bagi yang kata cut menu so that patient dia ada authority untuk pilih makanan dia orang. Sebenarnya itu adalah salah satu daripada konsep comfortness tu sendiri, biar dia selesa dengan apa yang dia nak makan. Macam tu. Bukan kita tak consider, but main problem kita ialah nak pastikan patient makan tu. Nak pastikan patient makan tu yang payah. Bila you restrict, you cakap ini tak boleh, itu tak boleh, ini tak boleh, okay? Itu on top of yang kita cakap. Okay, lepas tu dia dengar pula daripada benda lain. Kadang-kadang sampai nasi pun tak mau makan. Roti pun tak mau makan. Roti tu dia kata terproses, ada yeast, boleh cancer dia berkembang. Itu dia food media. Nak betulkan balik suruh makan tu payah. Sangat payah. So, macam saya kata tadi, as orang kata dietitian, kita kena pandai give and take. Kalau kita rasa it's not good for dia punya condition at that time, contohlah macam patient cancer yang ada diabetic, as long as dia masuk, diabetic dia control, okay, in fact diabetic dia sangat cantik, dia nak makan manis pun saya kata allow je, allow, tapi dengan syarat jangan lebih-lebih. And then actually dia orang faham. Sebab saya rasa, bukan saya, all the dietitian in IKNC rasa benda tu as a comfort pada dia. Dia rasa teringin, yalah orang tua-tua umur 50 lebih, kadang-kadang nampak orang makan aiskrim teringin nak makan kan. Dia ambil makan pun dia cedok, kadang bukannya satu bekas tu, sesudu je nak rasa sebab dia tahu dia ada kencing manis. Dia just nak rasa je. So that kind of orang kata intervention sebenarnya comfortness kepada patient. Okay, biar yang penting kita nak dia tak bosan dengan apa yang dia amalkan sekarang supaya intake dia sooner or later okay, sentiasa okay. Sebab bila patient on cancer treatment, bila masa je dia punya condition oral intake tu akan impact at any time. Harap menjawab? Not too rigid lah comfort food ni kan. Yes. So question number 3, kajian food waste tadi yang merujuk kepada pesakit kanser di IKN atau yang dibuat di hospital KKM? Kat situ, ada dua saya share kat situ. Yang saya share atas tadi, mula-mula tadi yang ada antara 40 something to 50 something tu menggunakan observational method dengan weighing method tu kita buat in cancer patient.
Yang ada saya overall setakat overall satu je, itu yang Biro Kualiti buat yang 57% tadi ke 56% ke macam itulah. Tapi dia punya food waste prevalence tu memang around that 40 to 50 something. Dia ada both kat situ, dua finding. Dia maksudkan maksudnya kajian tadi tu dilakukan hanya di IKN ataupun melibatkan hospital-hospital di kementerian lain, hospital-hospital dia Ada dua. Ada dua-dua. Satu yang memang IKN saja, satu yang memang seluruh KKM hospital lah, tapi taklah overall 100 lebih hospital tu tak. Yang saya rasa ada sama ketua bidang aware yang kita duk lawat hospital untuk buat food waste tu before the COVID melanda. Yang tu saya dah share dah. Tapi saya share orang kata purata keseluruhan lah, which is dia punya prevalence tu tak jauh beza. Okay. So last question, adakah additional protein seperti whey protein atau moitin membantu untuk pesakit oral to increase protein intake, sebab perubahan diri rasa menyebabkan ramai pesakit refuse untuk ambil additional protein. Apa komen Puan dari segi pengalaman? Puan Nur Hafizah Melaka. You nak bagi dia protein ke, whey protein ke, myotin ke, kalau oral intake dia secara keseluruhan tak improve, macam tak ada beza. Sebab tadi kata altered taste kan. Altered taste. Jadi biasanya kalau you perkenalkan juga myotin tu, tapi because of the loss of appetite, ada altered taste tu, dia tetap tak boleh nak consume walaupun kita prescribe banyak mana pun. Okay, yang penting sekarang ni, that's why macam biasanya kita akan cuba give and take, and then dekat IKN, untuk pengetahuan semua kita sebenarnya saya rasa saya aware dekat hospital lain kadang-kadang pilihan ONS ataupun orang kata protein supplement tu tak banyak kan produk dia, betul? Dekat IKN kita ada variety. Variety tu maksudnya kita ada myotin plus, kita ada myotin, kita ada protein, okay? Which is bila macam patient dia tak boleh tolerate sesuatu jenis protein, kita akan cuba satu protein lain. Macam protein contohnya, kalau kata in terms of pengambilan protein, kalau saya lebih prefer patient dapat protein sebotol sehari pun cukup. Sebab protein satu taste dia okay. Okay, patient banyak boleh tolerate, and then untuk patient yang memang biasanya dia punya intake lesser than 25%, usually dengan protein tu dia boleh habis botol. Berbanding kalau you incorporate dia punya makanan dengan myotin. Macam myotin, kita kadang-kadang masuk dengan susu, masuk dalam bubur dia, kan? Tapi kadang-kadang most of the time patient dia tak buat. Sebab dia tak boleh nak consume pun bubur tu, dia tak boleh nak ambil pun susu tu. Tapi saya bukan promote protein saya bukan promote protein. Essentially just orang kata untuk cancer patient sebenarnya better ada variety of product. Macam susu itu protein bukan sekadar protein. Macam kata standard formula pun kita ada Ensure, kita ada Nutri Optimum, kita ada Kako, kita ada Ensure, even Ensure Chocolate, which is benda ni sebenarnya bukan saja-saja gata-gata nak beli, tak. Sebab most of the time patient dia tak nak orang kata, ada setengah orang boleh tolerate Nutri Optimum more, ada setengah orang boleh tolerate Ensure, kadang-kadang dia dah lama on Ensure, tiba-tiba dia tak nak, dia nak susu lain. Dia macam tu, because of this altered taste tadi. That's why dekat IKN kita ada variety of orang kata susu yang boleh facilitate benda ni. Paling tidak standard formula tu kita nak 2-3 jenis. Kadang-kadang tak semestinya, macam contoh diabetic product pun kadang-kadang kita tak bagi juga pada orang yang tak ada diabetic, yang ada diabetic kita tahu, kadang-kadang kita bagi juga pada orang yang ada yang biasa, sebabkan taste tu. Sebab ada kajian yang menunjukkan compliance toward any ONS ataupun macam modular supplementation ni adalah due to dia punya orang kata bila kita bagi peluang pada dia orang untuk pilih which susu yang dia orang nak. Which orang kata ni yang dia nak. Macam protein ni, usually protein supplement ni kalau dia tak boleh ambil dengan bagus makanan yang lain tu memang susah kita nak increase dia punya unless dia tube feeding. Kalau secara oral intake dia less dengan 50%, susah awak nak push. Memang susah nak push. Even nak suruh masuk dalam air masak pun dia tak nak. Sebab benda tu ada ubah warna semua kan. Nak letak dalam bubur pun dia tak mau.
Susah lah. Kadang-kadang bila kita bagi tu, if patient, usually kita tumpu pada yang tube feeding, lepas tu yang memang patient actually boleh consume ikut apa yang kita prescribe. Kalau dia makan sikit, nak masukkan juga, susu yang biasa pun tak habis masuk, tak payahlah.